Okey, baiklah. Assalamualaikum. Ini adalah second last day menjelang SPM Physics. Okey, kita pergi pada form 4 dulu paper perak. Okey, awak ada graf hal laju lawan masa, berarti awak kena tahulah siapa kecerunan di sini. Apa maksud dia? So, di sini bermaksud pejutan. So, dekat sini apabila dia sifar mendatar saja, berarti hal laju dia seragam sebanyak 10. Dari awal sampailah minit saat ke-10, 10 je. Bermakna tiada pejutan. Pejutan sifar. Di sini pejutannya bertambah dan di sini pejutan dia berkurang sebab dia turun tu kan. Takrifkan hal laju. Hal laju awak tahulah formula dia V sama dengan sesaran per masa. Awak boleh tulis macam ni awak ataupun awak kata kadar perubahan sesaran. Nyatakan jenis gerakan. So, akan kata yang pertama tadi saya dah bagi tahu tadi, dia adalah sejenis pecutan sifar. Dia tidak memecut. Atau awak kata mengalami hal laju seragam pun boleh. Okay, yang kedua, awak akan kata pecutan berkurang atau dia mengalami nyah pecutan. Berapakah nilai sesaran keseluruhan? So, untuk dapatkan nilai sesaran, kalau tengok balik formula, sesaran ialah masa pindah dia akan jadi darab. Darab dengan hal laju. Bermakna paksi X darab paksi Y. So, sesaran awak itu adalah luas di bawah graf. Bila dia tanya keseluruhan, awak kena tengok setiap hujung ke hujung. So, kalau bentuk dia adalah trapezium, cari luas trapezium lah. Dekat sini adalah satu luas segi 4, lagi satu luas trapezium dan lagi satu luas segi 3 kan. So, plan your idea. So, luas 1 campur luas 2 campur luas 3. Itu dia punya sesaran. Okay. Luas 1 panjang darab lebar 10 darab 10. Luas 2 setengah darab 10 tambah 16. Kalau nampak kat sini 10, 16 dan jarak masa dekat sini adalah 20. Okay. Di sebelah L3 adalah setengah segitiga, setengah darab tinggi 16 darab lebar 20. So, tekan kalkulator. 10, 10, 100, 2, 10, 10 darab 26, 260 dan tambah dengan 160. So, akan dapat 520. So, sesaran itu jarak berunit meter. Nampak sini? Dia pakai meter, so make sure punya nilai meter. Okay, so dekat sini markah dia satu sahaja, so awak terus tulis. Tak perlu jalan kerja pun tak apa, sebab dia tak nak markah yang banyak. Kalau dia nak markah yang banyak, jalan kerja tadi tu diperlukan. Okey, tajuk tingkatan 4 seterusnya nombor 3, optik. So, dia akan tanya tandakan jawapan yang betul. So, apa itu titik fokus? Titik fokus tu kat sini. Ni. So, kanta cembung kan? So, bila kanta cembung, dia akan menumpu ke titik fokus. Cahaya yang bergerak selari akan menumpu ke titik fokus. So, akan kata sinar cahaya selari menumpu. So, akan tik pada ruangan ini. Lengkapkan gambar rajah sinar. Okay. So, lalukan sinar secara selari dengan paksi X sebagai step K. Dia macam bentuk kotak tu. Lalukan. Lepas tu, awak akan pergi ke titik fokus. Tumpukan dia. Sini. Kemudian, awak kena pergi ke curvature dia, tengah dia. Kita pergi membaris. Nanti awak akan nampak dia punya image awak. Terbalik. So, ciri awak akan tulislah songsang ataupun terbalik. Ataupun tadi awak nampak apa besar sikit kan? Lebih besar. Dan kalau hafal, sebelah yang sama kita akan panggil maya. Sebelah yang lagi satu kita akan panggil nyata. Hafal Sebelah yang sama dengan objek, kalau wujud dekat sini, dia adalah maya. Kalau image tu berada di sebelah bertentangan, dia adalah nyata.
So tadi adalah bertentangan kan? So boleh pilihlah nyata. Awak ada jarak objek dari kanta bererti U. Awak ada F 10. Dia tanya V. So awak masukkan saja dengan formula. Dalam formula 1/20 campur 1/V sama dengan 1/10. Okay, 1/V sama dengan 1/10 tolak 1/20. Tekan kalkulator, kemudian songsangkan V awak akan dapat nilai V 20 cm. Okey, di sini awak nampak soalan graviti dan awak ada shaded area sini. So ini adalah Kepler ni. Kalau awak boleh ingat, saya harap awak bersedia. So bahagian shaded area akan menyatakan ini adalah Kepler kedua. Oh, dia tanya Kepler 1 dulu. Kepler 1 senang nak hafal. I ialah awak buatkan jadi E. So dia adalah tentang elips. Ciri lintasan, ciri orbit. So jadi perkataan elips. Okay, dua-dua ada elips. Okay, kata kunci seterusnya dia adalah mesti planet ke matahari. So akan tanda matahari jangan tertukar dengan bumi. Bandingkan panjang lengkuk orbit AB dan CD. Tadi awak dah nampak shaded area tu kan? Mana lengkuk yang awak nampak? Ini lengkuk sebelah AB, sini adalah lengkuk sebelah CD. Okay, double check. Yang ni besar, yang ni kecil. So akan kata panjang salin balik lengkuk di bahagian AB lebih besar daripada bahagian CD. Awak kena tahu bahawa menurut Kepler 2, luas mereka adalah dicakupi sama. Itu kata Kepler nombor 2. Kalau awak nampak di sini, walaupun dia panjang, tapi dia pendek dia punya jejari dia. So, luas di bahagian sini, bila awak buat pengiraan, compared to this one, jejari yang panjang, walaupun dia pendek lengkuk dia menggambarkan jumlah luas yang sama. So, oleh sebab itu, luas yang dicakupi, salin balik yang dicakupi bagi FAB adalah sama dengan yang dicakupi dengan FCD. Baiklah, ini tentang laju linear. Maksudnya daripada contoh, daripada A ke B, okay, laluan dia tu, lintasan dia tu besar. So, bila lintasan besar, laju dia adalah besar. Laju dia adalah tinggi. So, laju linear kawasan A ke B adalah lebih tinggi daripada kanan. Kanan tu dia kecil sikit. Okey, nyatakan hubungan first antara panjang lengkuk dan laju linear. So kata bila panjang lengkuk tu besar, laju linear pun akan bertambah. Okey, awak pun salinglah macam ni. And then dia tanya jenis daya. Daya apa yang bertindak kepada planet yang mengorbit? So akan namakan daya. Daya itu adalah sejenis daya memusat. Macam mana nak kena daya memusat? F sama dengan mv² per r. Okey, sekarang dia suruh awak tandakan di manakah arah laju linear. Okey, sekarang katakanlah ini pusat bumi dan ada satelit yang berpusing. So awak kena pastikan jejari satelit terhadap pusat, katakanlah saya sebut r. So dia mesti sifat dia adalah 90 darjah. Hal laju tu mesti 90 darjah dengan arah daya. Baru dekat sini awak akan nampak ada hubungan antara jejari, daya dengan V, hal laju dalam formula daya memusat. Okey, soalan tanya kira laju linear. Jangan tukar dengan formula laju lepas, hal laju lepas. Sebabnya laju linear ni dia tak ada nombor 2 kat depan. Dia terus GM saja. Okey, jangan tertukar Okey, jom kita masuk nilai. Okey, set pemalar graviti darab jisim 5.97 10 kuasa 24. Okey, masukkan nilai. So, pemalar kegravitian kita tahulah. Dekat muka surat hadapan ada 6.67 10 kuasa negatif 11. Okey, masukkan dia punya nilai panjang tadi. Okey, awak ada dekat sini Awak ada height 20.27
mega. So ada radius 6.37. So kena tambahkan height dengan radius tu. 6.37 10 kuasa 6 tambah dengan 20.2 mega. Awak tekan kalkulator, nanti awak akan dapat 26.57 10 kuasa 6. Okay, masukkan dekat sini. 26.57 darab 10 kuasa 6. So akan dapat 3.87110 kuasa 3 meter saat tolak 1. Itu adalah awak punya laju linear. Okay, nombor 8 adalah tajuk haba tentang muatan haba air. Muatan haba tentu bagi air. Okay, apakah maksud muatan haba tentu? Okay, dia mesti relate pada formula dia. Apa yang berlaku kepada suhu? Soalan tanya apa yang berlaku kepada suhu apabila haba itu diserap. Maksudnya haba tu diterima lebih banyak. Makin lama makin bertambah. So akan kata suhu iaitu theta akan semakin panas. So dia adalah semakin bertambah. Sebab dia tanya kenapa awak boleh cakap suhu bertambah dengan menyerap haba tadi. Okay, apa relationship dia? So akan kata tenaga kinetik lah. Bila kita serap haba, okay, pelanggaran antara molekul tu semakin bertambah. Bermakna akan kata tenaga kinetik akan bertambah. Okay, soalan C, awak ada gambar rajah sistem radiator kereta. Ada kipas untuk menyejukkan enjin kereta. Okay, sekarang awak nak modify supaya enjin itu cepat untuk disejuk. Okay, bilangan untuk sirip atau sayap dia tu mesti bilangan dia lagi banyak. Okay, bila dia lagi banyak, udara akan cepat terbebas udara panas. Bererti nanti enjin akan jadi lebih sejuk. Lebih cepat sejuk. Pastikan kelajuan kipas itu kita pastikan tinggi. Kenapa kita nak tinggi ataupun lebih laju? Supaya nanti bila dia circulate, udara yang sejuk tu boleh masuk menggantikan tempat udara panas. Barulah dia akan jadi lebih sejuk. Cahaya penyejuk. Untuk sejuk, pastikan C tu mesti besar. Berarti jenis ni awak kena cari jenis muatan haba tentu tinggi. Barulah perubahan suhu nanti akan rendah. Dia tak cepat panas. Kenaikan ataupun perubahan kenaikan suhu kecil. Okey, nombor 9 adalah tajuk gelombang. Dia tunjuk pada awak adalah kayu hanyut. So bila kayu hanyut pada air, dia mesti akan ada gerakan zarah tu naik turun dan air itu merambat secara serenjang. Okey. So soalan pertama dia tanya definisi lambda, definisi panjang gelombang. So this is number 9. So this is test pack punya soalan lah, section B. So akan kata panjang gelombang ialah jarak mesti ada perkataan tu dulu sebab awak kena ukur dalam meter. Antara dua titik yang sefasa. Macam mana awak tahu sefasa? So macam ni, kalau saya kata ada garisan pertama dengan garisan kedua, ada ombak sedang lalu ni. So ini adalah titik pertama dan ini adalah titik kedua. So titik ini kita panggil titik sefasa. So di sini adalah lambda. Alright, titik pertama, titik kedua. So ini adalah lambda. Okey, dengan menggunakan rajah terangkan bentuk gelombang setelah melanggar hujung kayu tersebut. Okey, kalau ada hujung kayu, hujung sini dan hujung sini, ada gelombang yang lalu. So dia tanya apa yang berlaku. Bentuk dia, dari segi bentuk, fenomena. Okey, so tulislah idea awak kat sini. Saya catat tepi sini .
So akan kata pembelauan berlaku. Macam mana boleh berlaku pembelauan? Kita akan anggap kayu itu sebagai penghalang. Okey. Lebih besar halangan, lebih besar kayu, lebih besar kejelasan bentuk gelombang. Okay, lebih jelas pembelauan berlaku. Okay, yang ketiga, awak akan kata lambda bagi setiap sebelahan tu adalah sama. Panjang gelombang. Apa yang tak sama? Kalau lambda tu sama, apa yang tak sama? Dia akan kata amplitude tu akan berkurang. Amplitude berkurang. Kenapa dia berkurang? Sebab tenaga itu tersebar. Okey, modification ini adalah pilihan tembok. Okey, awak tengok saya punya jadual. Saya dah tulis siap-siap. Saiz celah mesti kecil. Tengok kat sini. Supaya awak punya bentuk gelombang yang terbelah tu lebih jelas. Tembok tu mesti tinggi untuk kita halang ombak yang tinggi. Okey, barulah dia tak terlalu kuat hentaman. Permukaan tembok mesti ada berlekuk-lekuk supaya dia keadaan tidak rata tu, amplitude gelombang boleh dikurangkan. Ketebalan kita nak di bahagian bawah tu besar supaya dia boleh tahan tekanan tinggi. So pilihan kita adalah S. Untuk pengiraan soalan D, awak kena cari hal laju. So masukkan je lah nilai F 2500 dan lambda awak adalah 0.5. You are given here. So akan tulis V awak adalah 1.25 10 kuasa 3 meter saat tolak 1 unit. Jangan lupa kedalaman itu D dat. So awak kena masukkan je lah dalam formula V sama dengan 2D per D. Sebab ini adalah gelombang yang terpantul. So dia ibarat satu cerita tentang gema, prinsip sonar. So apa yang awak perlu buat, awak jadikan D sorang-sorang. So D awak akan dapat setengah V darab T. So at the end of the day, awak masukkan nilai setengah. Hal laju tadi masukkan nilai yang atas tu je. Sebab soalan macam ni memang relate dari atas turun ke bawah. Okay, barulah awak darab dengan masa. Masa awak ialah 2. Kat sini ada 2 saat. So awak akan dapat akhir sekali jawapan 1.25 10 kuasa 3 meter. So itu awak punya depth, kedalaman.